nilainya tak sama kalau kita bagi sekarang dengan masa kita sakit. Jadi sekarang antara adab yang kita mesti jaga juga adalah kita mesti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqinah. Kita melakukan sesuatu kerja itu dengan itqan, bersungguh-sungguh, yang paling mampu yang kita boleh laksanakan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Walaupun nampak ringkas perkongsian kita pagi ni, tapi sangat bermakna sebab ramai antara kita yang bekerja dan kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Moga-moga dengan dimulai dengan niat yang baik tadi tu menjadikan juga penghasilan ataupun natijahnya juga yang baik-baik, yang halal dan thayyibah juga. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Fadil Ustaz Muhammad Basri Ibrahim, CEO Buruj Watches Sdn Bhd pagi ni untuk bicara halal QSR Brands. Nanti insya-Allah ada rezeki kita jumpa dah Ustaz dah. Boleh Ustaz Insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk bicara halal QSR Brands. Sahabat-sahabat sekalian, edisi istimewa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih juga atas kesetiaan semua bersama Hazwan dan Pian untuk Warna Pagi hari ini. Ya, betul. Dan selepas ni jadikan bersama anda untuk aspirasi 10.2 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. Banyak lagi perkongsian yang bakal perkongsian-perkongsian ilmu yang kami bawakan di IKIM dari pagi sampailah ke malam sepanjang Maulid Rasul ni. Dan kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga dan terus amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan berselawat. Semoga kita mendapat keberkatan dan juga syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam tempoh PKP ni juga kita jaga diri, jaga kesihatan. Betul. Kita jaga kita, insya-Allah. Ya. Dan jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bicara Halal itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh QSR Brands Malaysia Holdings Berhad. Layari www.qsrbrands.com untuk info lanjut. KFC Rakyat Feast for 4 ada 8 ketul ayam dan 4 kena rice. Hanya RM33.90. Skrip ni tak betul ke? Mata saya tak betul. Betul lah. KFC Rakyat Feast for 4 RM33.90. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Teruskan semarak cinta Rasul bersama kami di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Kapsul masa. Pada 8 Oktober dalam tahun 2000, Majlis Pecah Tanah Projek Taman Pendidikan Abdullah Fahim telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Beretam Kepala Batas Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Projek ini dibina seluas 125.6 hektar dan berharga RM600 juta yang dimajukan oleh MRCB dan Dewan Penjagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang. Projek ini diwujudkan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam usaha menerapkan bidang ekonomi berasaskan ilmu. Selain itu, ia dijadikan sebagai pusat kecemerlangan ilmu di kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand. Projek ini mengambil nama sempena Allahyarham Abdullah Fahim, seorang tokoh ulama terkenal di rantau ini. Projek ini merupakan nadi penggerak kepada perkembangan industri pendidikan berteknologi, khususnya di wilayah utara Semenanjung. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah
بنعمته تتم الصالحات الحمد لله 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 بنعمته تتم الصالحات Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Na'udzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pension 60 tahun. Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari. Hanya alasannya banyak kerja tadi sibuk. Sayang make up. Sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai Allah murka pada kita. Lepas tu bertanya-tanya kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Kempen Tabung Pahlawan. Sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Palang Derma. Selagi Nabi masih berteduh. Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana anda berada. Alhamdulillah, Allah rezekikan untuk kita bersama hari ini pada hari yang sangat istimewa, 12 Rabiul Awal 1440 Hijrah. Untuk sama-sama kita layari hari yang istimewa ini untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah moga-moga Rasulullah sentiasa bersama kita di hati kita. Masya-Allah. Kita memang sentiasa di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ni bagaimana? Adakah kita meletakkan baginda Rasulullah di hati kita? Insya-Allah. Baiklah, sebelum panjang-panjang bersama dengan Yati insya-Allah hari ini bermula pukul 10 pagi ni sampai ke pukul 2 petang nanti insya-Allah. Teman berteman kita 4 jam, moga-moga banyak manfaat dapat betul-betul kita manfaatkan masa kita diberkati dan juga segala usaha kita dipermudahkan Allah Subhanahu
yang taat. Terima kasih pada rakan-rakan Haji Sufian dan juga Hazwan Syah untuk perkongsian warna pagi tadi. Macam-macam kan kita dah belajar dan juga kita telah mengisi ruang hati kita untuk terus dan terus semarakkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita ada pengajian Matan Zubaid bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam Tahsinul Ibadah. Kita nak sambung lagi pengajian kita dalam bab zakat untuk kita celik zakat, insya-Allah. Moga-moga dengan itu menjadikan kita hamba Allah yang taat padanya, insya-Allah. Dan kita mulakan hari ini bersama dengan Syamil Masruhin dengan Ya Kitabul Ghuyub untuk sama-sama kita dengarkan, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bersama saya Nurhayati Paradi. Teruskan semarak cinta Rasul. Kitabul Ghuyub qad laja'na ilaik ya shifa'al qulub as-salatu alaik anta majlal jalal fi nizamil جمال كل هذا النوال فاض من راحتيك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت مجل الجلال في نظام الجمال كل هذا النوال فاض من راحتيك أنت روح الوجود كنز فضل وجود في مقام الشهود كل فضل لديك أنت طه الرسول تاج أهل القبول كل هم يزول باعتمادي عليك وعليك السلام يا رسول الأنام ما الشدى مستهام بالصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك الصلاة عليك صلوات الله عليك الصلاة عليك Bang, ni
campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pening nak cari bisnes part-time yang bertahan lama? Jom join tim Auji Kudapan Kasih. Pengeluar biskut homemade yang pastinya sedap, bersih dan halal. Tak perlu simpan stok, tak perlu nak susah-susah nak keluar pergi COD. Kami uruskan semuanya. Sistem perniagaan secara online yang pastinya telus dan sistematik. Untuk maklumat lanjut sila hubungi 011-1088-4094 atau layari FB Auji Kudapan Kasih HQ. Kudapan Kasih, cara asli untuk semua generasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi, DJ bertugas pada pagi ini lengkap menerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya memulakan bicara pada pagi ini dengan mengucapkan tahniah kepada semua umat Islam dengan hari ini merupakan sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul. Semoga biraan yang berputik, yang berbuah, berbunga dalam hati umat Islam ini akan membentuk satu pohon syariah yang merangkumi segala aspek daripada segi imannya, hakikatnya, syariatnya, tarikatnya, makrifatnya, membentuk satu pohon yang begitu rimbun yang dapat berteduh di bawahnya semua ataupun seluruh manusia. Kita pada hari ini menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berasaskan yang pertama adalah mahabbah. Dan mahabbah itu melahirkan ittiba', mengikuti, mencontohi, meneladani. Saya kongsi beberapa syarat cinta ataupun beberapa kriteria yang boleh disebut sebagai mahabbah. Yang pertama,
Orang yang bercinta itu dia sangat merindui dan mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan yang dicintainya. Dia akan begitu sayang dan kasih dengan apa sahaja yang ada kaitan dengan kekasihnya. Seperti kata Majnun, pecinta Laila. Majnun ini dikenali sebagai pecinta Laila. Maka kata Majnun, amurru ala diyari Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melalui, melintasi berhampiran perkampungan, perumahan tempat tinggalnya Laila. Setiap dinding-dinding yang kutemui, aku kucuk, aku cium satu persatu. Wa ma hubbud diyar, tidaklah aku melakukan sedemikian itu kerana cintakan rumah ataupun cintakan dinding itu. Tetapi semua itu aku lakukan kerana mencintai orang yang mendiami di dalamnya, iaitu Laila. Itu Majnun mengajar kita hakikat cinta. Kalau benar, kalau sahlah cinta kamu kepada seseorang, maka kamu akan cinta apa sahaja ada kaitan dengannya. Maka sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama perlu ada dalam diri kita mencintai, suka, gemar, gembira dengan apa yang dicintai, apa yang menjadi sebab gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang itu mencintai seorang kekasih, maka dia bukan sahaja mencintai zat kekasih itu sahaja, bahkan dia mencintai negeri kekasihnya. Walaupun sebelum ini dia bermusuh dengan negeri itu, tetapi ditakdirkan Allah kekasihnya datang daripada negeri itu, maka dia akan mencintai negeri itu. Sekira-kira bila nama negeri itu singgah di telinga dia, maka seperti ada taman di dalam hatinya. Begitulah juga kita mencintai Makkah dan Madinah bukan kerana buminya semata-mata, kerana dia adalah tempat berdiamnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كملا. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, tajuk yang mula kita bincangkan adalah berkaitan dengan zakat perniagaan. Kita akan mula membincangkan berkaitan dengan zakat perniagaan. Sebelum saya memulakan bicara, suka untuk saya ingatkan, tidaklah memadai pendengar untuk dapat menyelesaikan dengan pasti kiraan berkaitan dengan zakat perniagaan, khususnya kalaulah para pendengar mempunyai syarikat yang besar. Tidaklah memadai hanya semata-mata apa yang pendengar perolehi daripada siaran kita pada pagi ini. Kerana secara pasti ada beza dengan perkara yang kita sebut secara ringkas dan dengan perincian yang perlu dipersembahkan kepada ahli. Maka apa yang kita akan utarakan pada pagi ini
adalah berkaitan dengan dasar-dasar dan garis panduan secara ringkas. Adapun untuk mengetahui kiraannya secara tepat, secara khusus dengan syarikat kita itu sendiri, maka perlulah membuat rujukan kepada pihak berkuasa, kepada pihak berwajib yang mengendalikan urusan zakat. Itu perkara yang perlu jelas. Yang saya akan bentangkan pada pagi ini adalah menjelaskan isi makna bagi bait syair yang baru dibacakan sebentar tadi. Setelah pendengar faham tentang garis panduan tersebut, maka kita terjemahkan apa yang disebutkan oleh pengarang wa'ardi matjarin waribhin hasalah. Wa'ardi maknanya barang, matjarin dagangan, waribihin dan untung, hasalah yang terhasil. Maksudnya apa? Maksudnya ada kewajipan zakat pada barang dagangan. Ada kewajipan zakat pada barang dagangan dan untung yang dihasilkan. Barang dagangan dan untung yang dihasilkan. Bisyarti dengan syarat. Haulin, cukup haul. Wa nisabin, cukup nisab. Nampak ringkas kan? Zakat perniagaan, zakat dagangan, dua perkara asas kita perhatikan. Yang pertama, adakah kamala, sempurnanya nisab? Yang kedua, adakah sempurnanya haul? Itu asas. Itu ayat ringkas. Perinciannya, yang pertama, sudah tentu pendengar ingin tahu berapakah kadar nisab bagi zakat perniagaan? Betul tak? Berapakah kadar nisab bagi zakat perniagaan? Jawabannya, kadar nisab bagi zakat perniagaan adalah sama dengan kadar nisab bagi wang simpanan. Misalnya kalau wilayah persekutuan, nisab bagi tahun 2020 15,762 contohnya. Boleh semak di lembaga zakat negeri masing-masing. Tetapi berdasarkan semakan saya untuk wilayah persekutuan misalnya adalah berjumlah RM15,762. Itu kadar nisabnya. Kadar nisab ini adalah untuk zakat wang simpanan dan inilah juga kadar nisab untuk zakat perniagaan. Cumanya, dia punya cuma tu. Kalau zakat simpanan, kadar nisab itu hendaklah konsisten. Betul? Konsisten maksudnya tetap dengan kadar itu. Maknanya tak kurang daripada nisab selama setahun. 15,762 itu adalah kadar terendah yang dia miliki sepanjang tahun. Maknanya apa? Kadar tersebut berada dalam masa setahun, dalam masa yang sama cukup nisab. Itu untuk kiraan zakat simpanan. Adapun zakat perniagaan tidak disyaratkan begitu. Tidak disyaratkan 15,700 lebih tadi itu ada ataupun nilainya itu ada pada diri dia selama setahun. Tidak disyaratkan. Boleh sahaja modal niaga dia pada awal tahun hanya 5,000 contohnya. Tetapi pada waktu taksiran zakat perniagaan berjumlah cukup nisab. Jadi apa maksud saya tidak sama? Untuk zakat perniagaan, taksirannya itu di hujung tahun. Tidak disyaratkan yang kata selama setahun itu memang dia punya aset dia campur dengan tunai dia campur dengan adalah perkara yang perlu dicampur. Berjumlah nisab daripada awal tahun. Tidak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan dia berjumlah nisab di awal tahun. Yang disyaratkan bila? Disyaratkan semasa taksiran.
taksiran zakat perniagaan ni kita buat bila? Di hujung tahun. Maksudnya apa? Kalaulah perniagaan dia mula pada tarikh 1 hari bulan 1, maka maknanya taksiran itu dia akan buat nanti kelak bila cukuplah setahun. Cukuplah setahun, iaitu pada tarikh hujung bulan 12, maka cukuplah setahun. Maka pada ketika itu dia taksirkan. Dia taksirkan setelah dibuat taksiran mencapai nilai harta dagangan dia itu nisab seperti yang disebutkan, maka barulah dia wajib membayar zakat. Okey? Walaupun, saya ingatkan lagi sekali, walaupun pada awal tahun tidak mencapai nisab, tidak diambil kira, kita akan kira di hujung tahun. Persoalannya, apa dia persoalannya, Yati? Persoalannya, apakah benda yang perlu dikira? Persoalannya, kita nak kira apa? Kita nak kira duit tunai ke, cash money yang ada pada kita ke, ataupun cash money plus aset, cash money plus barang dagangan. Sebab orang berniaga ni dia banyak barang. Dia ada kenderaan syarikat, contoh. Dia ada bangunan syarikat, contoh. Pelbagai. Daripada sekecil-kecil perniagaan hingga sebesar-besar perniagaan, itu ada pelbagai perkara. Ada mereka mungkin ada aset dalam bentuk property yang disewakan, misalnya. Ada aset sebagai aset syarikat pejabat, pejabat, premis untuk berniaga, pelbagai. Jadi sudah tentulah orang berniaga, dia perlu tahu dalam banyak-banyak milikan dia itu yang mana satu yang perlu dikira. Yang mana satu yang perlu dikira supaya kita nak cari ni. Kita nak pastikan yang kita punya aset ini mencapai nisab. Sudah tentulah perkara pokok yang perlu dikaji. Yang mana satu nak kena kira. Betul tak? Kalau kita dah tahu, oh yang ini kena kira, maka urusan kita senang. Contoh kita kira benda yang sepatutnya kena kira berjumlah 20,000 contoh. Berjumlah 30,000, berjumlah 1 juta contoh. Maka mudah saja daripada jumlah tersebut dikeluarkanlah 2.5%. Sebab itu berapa yang kena keluar itu tak penting. Sebab mudah aja. Kena keluar tak berubah. 2.5%. Okey? Yang penting itu apa yang nak kena kira. Penjumlahan, pentaksiran itu yang akan bawa kepada kita tahu berapa. Betul tak? Kalau kita tak tahu yang mana kena kira, bagaimana kita nak tahu berapa yang perlu dikeluarkan? Sebenarnya lembaga zakat ada menyediakan kalkulator, alat pengira bagi zakat yang pelbagai, antaranya zakat perniagaan. Kita boleh dapat rujukan dengan lebih jelas, lebih mudah. Kita masukkan sahaja senarai jumlah aset yang disuruh masuk. Dia kira dalam zakat perniagaan ni begini. Depan mata kita ada aset. Aset ni maksudnya sama ada aset dalam bentuk aset boleh alih ataupun aset tak boleh alih. Apa maksud aset boleh alih, tak boleh alih? Aset boleh alih ni maksudnya selain daripada property. Aset tak boleh alih property lah. Rumah ke, tanah ke, bangunan ke. Kemudian yang kedua adalah cash money. Wang tunai. Itu semua adalah milik dia. Dan syarikat ini dia ada apa? Dia ada yang mana sendirian berhad. Dia ada yang mana pemilikan tunggal, dia ada pemilikan berkongsi. Jadi itu yang saya sebut di awal tadi. Dia tidak boleh berpada, yang mendengar ni tak boleh berpada semata-mata apa yang saya sampaikan. Kerana di sana ada perkara yang kalau kita nak dapatkan titik confirm, maka kita perlu bentangkan segala kira-kira syarikat kita kepada pihak yang
berkaliber dan mereka akan menentukan berapa kadar yang sepatutnya dikeluarkan zakat. Cuma yang boleh kita buat dalam siaran kita pada pagi yang berbahagia ini, iaitu kita berikan garis panduan, kan? Kita berikan garis panduan apa yang sepatutnya diletak dalam kerangka frame pemikiran kita supaya begini, nampak dah sikit-sikit maknanya apa yang sepatutnya saya selaraskan. Sebab ada perkara yang mana bersifat dia, kalau nak kira zakat perniagaan ni, dia ada tambah, dia ada tolak. Daripada keseluruhan aset ada yang tambah. Maksudnya kita masukkan dalam taksiran, itu maksud tambah. Kita masukkan dalam penjumlahan. Satu lagi tolak. Walaupun dia aset kita, tapi kita tolak, tak masukkan dalam penjumlahan. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, perlu tahu yang mana ditambah dan yang mana ditolak. Kita akan sebut secara ringkas kelak, insya-Allah ta'ala. وأجمل منك لن ترى قط عين وأطيب منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما وجميل
Bismillahirrahmanirrahim. Secara asasnya dalam bab zakat perniagaan, maka kita tahu yang manakah daripada modal kita, aset kita yang dicampur dan yang mana ditolak. Dia ada satu penjumlahan kasar. Penjumlahan kasar ni maknanya belum lagi kita tolak. Penjumlahan kasar ni maksudnya kita campur semua sekali. Semua sekali. Sama ada barang dagangan, aset tidak diniagakan dan seumpamanya. Campur. Kemudian kita tolak. Yang pertama, yang kita tidak masukkan dalam penjumlahan dan tidak masukkan dalam pentaksiran adalah aset tidak niaga. Apa dia? Aset tidak niaga. Ini kan zakat perniagaan. Maka yang perlu ditaksir hanya aset yang diniagakan. Adapun aset yang tidak diniagakan, maka tidak perlu dimasukkan. Contoh, aset tak diniagakan, syarikat itu ataupun kita ni ada premis kedai yang kita beli. Kita beli, kedai itu kita punya. Maka bangunan kedai itu tidaklah dikira aset yang diniagakan, betul tak? Dia adalah premis perniagaan. Kita bukan jual rumah. Kita tak jual rumah, kita bukan jual bangunan. Kita jual barang-barang di situ. Maka, okey. Aset yang ditolak apa? Pertama apa? Aset yang tidak diniagakan. Apakah contoh-contoh aset yang tidak diniagakan? Property, harta tidak alih yang dia bukan diniagakan. Seperti apa? Seperti bangunan. Contohnya kan? Seperti bangunan. Seperti kenderaan syarikat. Syarikat ada kenderaan, maka tidak perlulah dimasukkan dalam pentaksiran nilai kenderaan tersebut. Sebab kenderaan hanya dikira sebagai alat. Dikira sebagai perkakas untuk berniaga. Kemudian di dalam kedai kita, premis kita ada perkakas perniagaan. Kita ada komputer, kita ada laptop, kita ada almari. Yang ini semua bukan aset niaga, betul tak? Niaga ke dia tak jual kan? Itu hanya sebagai pemudah cara perniagaan. Maka ia tidak dimasukkan. Okey? Itu yang pertama. Apa lagi contoh aset yang tidak diniagakan? Antaranya lagi adalah bahan mentah. Bahan mentah dan barang separuh siap. Contohnya, ini syarikat yang menjual barang-barang perabot misalnya. Maka mereka ada bahan mentah, kayu, besi, keluli, aluminium dan seumpamanya. Itu semua adalah aset syarikat. Tetapi mereka bukan berniaga besi, bukan berniaga keluli. Berniaganya perabot. Perabot yang diperbuat daripada bahan-bahan tersebut. Maka bahan-bahan mentah yang ada dalam simpanan di hujung tahun tidak dimasukkan dalam taksiran. Okey? Tak dimasukkan dalam taksiran sebab dia bukan perkara benda yang diniagakan. Lagi apa? Yang kita tidak masukkan dalam taksiran adalah barang separuh siap. Barang separuh siap. Maknanya dia belum sempurna lagi, belum boleh dijual lagi. Adakah nanti masa taksiran di hujung tahun kita perlu nilaikan dia untuk dimasukkan dalam penjumlahan? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana dia bukanlah boleh dipanggil barang dagangan. Apa lagi yang kita akan tolak? Kita akan tolak dipanggil liability. Liability. Contohnya apa? Dia ada barang lapuk. Barang lapuk. Bukan bujang lapuk. Barang lapuk.
barang lapuk ni barang dah lama sangat yang memang tak boleh jual. Dah tak boleh jual, dah memang tak nak jual dah. Kadang-kadang ada orang berniaga, dia jual barang viral, barang trending. Masa dia tengah viral, sedang menjadi trending, maka mungkinlah barang tu ada nilainya. Sekarang ni dah tak ada. Tak ada dah trendnya. Maka benda tu hanya jadi stok lapuk saja di dalam gudang. Maka barang itu pun oleh kerana kita sudah tidak ada niat untuk memperniagakan dia, maka ia tidak perlu dimasukkan dalam taksiran. Yang lagi ditolak adalah apa? Hutang. Jadi hutang ini, hutang ada dua jenis hutang. Hutang ada dua jenis hutang. Ada hutang-hutang yang bersifat dipanggil hutang lapuk. Hutang lapuk. Hutang lapuk ini adalah hutang yang dibuat oleh syarikat tertentu kepada kita, orang tertentu kepada kita. Sepatutnya hutang pun, yang orang hutang dengan kita pun sebenarnya masuk dalam pentaksiran. Sebab itu ada hutang yang dimasukkan dalam pentaksiran, ada hutang yang tak dimasukkan. Kita nak cerita sekarang ni apa yang tidak dimasukkan. Maka hutang yang tidak dimasukkan dalam pentaksiran adalah bersifat lapuk. Apa maksud hutang lapuk? Yang pertama, hutang lapuk ini adalah hutang daripada peminjam ketegar. Peminjam tegar. Peminjam tegar tu maksudnya memang dah tak ada harapan dia akan bayar. Sebab dia liat. Dia panggil peminjam ketegar. Yang kedua, peminjam kita ni peminjam muflis. Ya, contohnya kita berhadapan dengan hutang-hutang lapuk yang sifatnya yang meminjam itu adalah sebuah syarikat, individu yang mungkin dulu semasa dia meminjam dengan andaian boleh membayar kan. Sekarang ni dia telah muflis. Muflis, tiada wang. Jadi kita nak letak harapan untuk dia bayar tu, dia peratusannya rendah lah. Bukan faktor ketegar tadi. Tapi faktornya adalah apa dia? Kewangan. Kepayahan, kesusahan dan ketidakkemampuan. Maka kita tolak. Yang itu kita tolak. Ataupun hutang-hutang yang belum sampai tempoh, itu pun kita tolak. Adapun hutang-hutang yang sudah sampai tempoh, yang ada harapan untuk bayar. Apa maksud ada harapan? Yang pertama, yang berhutang itu bukanlah muflis. Yang kedua, bukan yang berhutang itu jenis yang disebutkan tadi, liat dan ketegar tadi, maka dia akan dimasukkan. Yang ditolak lagi, masih bicara yang ditolak. Yang ditolak adalah hasil daripada yang tidak patuh syariah. Contohlah, orang ni berniaga bercampur-campur. Ada yang hasil patuh syariah, ada yang hasil tidak patuh syariah. Maka yang tidak patuh syariah itu tidak dimasukkan dalam pentaksiran. Sebab tiada zakat, tiada makna zakat bagi hasil-hasil yang bukan datang daripada apa? Daripada sumber yang mempunyai kepatuhan syariah. Maka ditolak. Yang ditolak lagi, kalau kita nak kira segi saham pula, dia akan tolak pemilikan share rakan kongsinya yang tidak beragama Islam. Kita tak masukkan dalam penjumlahan. Ini untuk syarikat yang mempunyai share misalnya. Maka kita ada rakan kongsi, partnership yang mana bersama-sama dengan kita kan. Maka sudah tentulah bahagian saham dia itu kita tak masukkan. Sebab orang bukan Islam tidak wajib membayar zakat. Tidak wajib membayar zakat. Maka tidak perlulah dimasukkan penjumlahan. Ketika penjumlahan zakat, aset ataupun share daripada dia hanya yang beragama Islam sahaja yang dimasukkan. Jadi yang ini kita bicarakan apa? Yang ditolak. Dan seterusnya ditambah Ustaz. Kita boleh teruskan tak Ustaz? Sambung je terus. Yang ditambah. Setelah kita tahu yang ditolak.
ada lagi sebenarnya, bukan setakat yang saya sebut tadi ada, tetapi dia bersifat lebih terperinci. Sebab itu saya sebut kita bagi garis panduan, garis kasar supaya ada dalam kerangka pemikiran kita. Oh, rupanya dalam bayar zakat perniagaan ni ada bangsa yang ditolak, bangsa perkara lah. Ada perkara yang ditolak dan ada perkara yang ditambah. Okey, perkara yang ditambah, yang paling basic sekali, perkara yang ditambah sudah tentulah barang dagangan. Dia berniaga apa? Maka dia perlu menilai barang dagangan dia tu dengan nilai beli, dengan nilai beli, dia punya qimah dia panggil. Dia nilaikan barang ini dengan nilai beli, dengan nilai borong. Maka barang ni yang ada dalam premis dia, contohnya di hujung tahun, maka kita tutup jualan untuk membuat kira-kira. Ada orang dia tutup jualan ni untuk buat kira-kira, untuk kira untung rugi. Tapi orang Islam kita tambah satu lagi, dia tutup jualan di samping kira untung rugi, dia juga untuk kira berapa zakat yang sepatutnya dibayar. Maka perkara pertama yang perlu dinilaikan adalah nilai aset. Nilai aset tu berapa? Aset ni maksudnya barang jualan. Barang jualan kat kedai yang tak terjual ni, yang tak terjual ni, itu kena kira ni. Sebab itu dalam zakat perniagaan ni, dia tidak ada syarat orang tu untung. Maknanya belum dijual pun dah kena kira, Ustaz? Kena kira. Kalau dah jual, itu cerita lain. Itu tambah lain. Tambah lain. Ini yang ada. Aset sedia wujud. Aset sedia ada. Yang sedang ada itu, maka dia akan apa? Dia akan kira. Dia akan kira aset. Okey. Dia kira lah. Kalau banyak, banyaklah. Kalau sedikit, sedikit. Maka dibuat pentaksiran penjumlahan mengikut harga belian barang tersebut. Berapakah dia punya nilai dia. Kalau secara borong ni semua ni berapa. Contoh dia kira-kira kedai tak besar sangat, dapatlah 7,000. Oh, belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Maka akan dilihat pula hutang. Ditambah pula hutang. Maksudnya ada tak pemiutang yang berhutang dengan dia? Ada. Maka hutang orang pun akan dimasukkan. Tapi hutang yang sifat dia bagaimana? Yang boleh dibayar. Hutang orang kepada dia. Hutang yang orang boleh bayar. Hutang orang kepada dia. Maka hutang yang dua syarat tadi, iaitu hutang itu sudah sampai waktu bayarnya. Yang kedua dia panggil hal bahasa Arab, dan hutang tersebut adalah daripada orang yang mampu bayar yang bukan ketegak. Okey? Maka bila cukup syarat ni, maka kita akan masukkan ke dalam apa? Kita akan masukkan ke dalam kiraan. Kemudian dia akan masukkan lagi, dia akan tambah lagi. Apa dia? Dia akan tambah lagi duit tunai yang hasil perniagaan. Kan kita jual barang, betul dapat duit, betul dia beli barang baru. Dia rolling kan? Dia ada rolling tu, duit hasil jualan. Maksudnya duit yang datang daripada hasil jualan. Keuntungan. Maka duit itu duit. Bukan semua untung, modal pun ada kan? Modal pun ada, untung pun ada. Maksudnya duit yang nilai itu. Duit tunai, cash money. Cash money yang merupakan hasil daripada rolling perniagaan. Maka cash money itu dia akan modal plus apa? Plus keuntungan. Maka dia dimasukkan dalam kiraan. Ini untuk yang perniagaan basic asas. Perniagaan basic, perniagaan asas. Kalau perniagaan besar dia ada lagi perkara yang perlu ditambah, seperti kemudahan peminjaman. Ini yang difatwakan lah, dia panggil overdraft, yang mana dia ada kemudahan pinjaman dimasukkan juga, sebab dia dikira kalau kita pinjam duit, kalau kita pinjam duit dengan seseorang, kalau syarikat besar pinjaman bank lah, maka duit yang kita pinjam tu kira duit kita. Kira apa? Duit kita. Maka apabila dia dikira duit kita, maka kalaulah jumlahnya itu
bersama dengan kita, maka dia juga akan dimasukkan dalam apa? Dalam kiraan. Maka ini secara dasarnya dengan saya memberi pengajaran, ada lagi perkara-perkara tapi itu melibatkan kalau syarikat tu dia besar, ada perkara-perkara lain yang ditambah. Contohnya adakah kita tolak contohnya deposit, orang bagi deposit. Deposit ni hanya cagaran je, bukan duit kita. Dia hanya cagaran. Contohnya kita ada rumah sewa, orang bayar deposit. Jadi deposit itu sebenarnya bukan duit kita. Duit cagaran. Dia tak ada bayar apa-apa, itu hanya duit backup. Maka boleh kerana dia bukan duit kita, kita tolak, kita tak masukkan dalam, kita tidak masukkan dalam kiraan. Jadi mungkin bukan semua orang terlibat dengan keadaan-keadaan seperti ini. Sebab itu kita sebut yang basic, yang dasar. Maka sekiranya dicampur aset jualan, aset jualan dicampur dengan cash money yang hasil daripada rolling perniagaan, dicampur dengan hutang yang seperti sifat yang telah disebutkan di hujung tahun ni dikira ni, maka penjumlahan itu mencecah, misalnya kalau nisabnya 16,000 mencecah 16,000, maka dikeluarkanlah 2.5% daripadanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak rupanya Ustaz nak kena belajar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian pada hari ini. Membuka minda kita semua. Maknanya banyak benda yang kita kena tahu dan belajar tentang zakat ini. Dan kita sampai hujung-hujung dah Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit perkongsian Ustaz untuk titipan akhir lah bersempena dengan Maulid Rasul juga hari ini Ustaz. Silakan. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah. Kamu menderhakai Tuhan, dalam masa yang sama kamu menzahirkan rasa cinta kepadanya. Maka kata penyair, ini perkara yang pelik. Ini perkara yang pelik. Kerana kaedahnya, kalaulah kamu, lau kunta muhibban la ata'tahu, lau kana hubbuka sadiqan. Penyair kata, ini pelik, kamu melahirkan, menselogankan bahawasanya cintakan Allah, tetapi kamu melanggar perintahnya. Ini perkara yang pelik. Lau kana hubbuka sadiqan, kalaulah cinta kamu itu benar, la ata'tahu, kamu pasti akan mentaatinya. Kerana apa? Kaedahnya, innal muhibba, sesungguhnya pencinta akan mentaati, memenuhi kehendak yang dicintainya. Maka setiap daripada kita periksa bagaimanakah benarnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah kurniakan kita cinta yang benar. Saya suka di hujung ni, minta maaf, kita bawa satu kisah yang memang pelik, tapi ini disebut cinta ni dia memang pelik. Orang panggil buta. Maka satu hari Laila, Majnun, namanya pun Majnun, jangan marah dia. Dia ni orang panggil gila. Gila mencinta, gila bayang. Orang melihat si Majnun ni telah cium kaki anjing. Ini kena faham betul-betul konteks cerita ni. Ini jadi salah faham pula. Maka orang kata, Majnun, engkau ni apa ni cium kaki anjing? Maka kata Majnun, kena faham ni orang gila. Tapi dia ni telah gila disebabkan cinta. Kita bukan nak suruh cium kaki anjing. Kena faham betul-betul ni. Jangan jadi salah faham. Maka Majnun kata, anjing ini telah berjalan di atas tapak kaki Laila. Kan? Jadi yang berjalan atas tapak kaki Laila, maka aku mencintainya. Ini dia memang betul-betul gila bayang. Kita bawa pula kepada satu orang manusia, cintakan Allah, cintakan Rasulnya, maka segala apa yang ada kaitan dengan Rasulullah itu dia cinta.
Dia akan cinta keluarga Nabi. Dia akan cinta negeri Rasulullah. Dia akan cinta pakaian Rasulullah. Dia akan cinta simbol Rasulullah. Dia akan cinta. Dan sudah tentu cinta yang lebih benar daripada itu, iaitu kita mencintai amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita cinta yang sebenar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ustaz, semoga kita semua dikurniakan cinta yang hakiki tu. Hierarki cinta tu betul pada tempatnya. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz, insyaAllah, untuk perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين الجم الغالي